Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang panas di media sosial hari ini. Benarkah akan ada pemecatan 5 menteri? Wow, ini betul-betul mengejutkan kita. Walau bagaimanapun setakat hari ini, tiada bukti atau tiada laporan sah yang mengatakan Anwar Ibrahim akan memecat atau telah memecat 5 menteri gara-gara pendedahan Rafizi semalam berkait dengan ada watak-watak jahat menteri di belakang tabir kuasa. Walau bagaimanapun, mari kita kupas naratif ini yang mungkin sedang panas di TikTok atau di media sosial yang lain. Sebelum itu, apa kabar Anda semua? Jika Anda ada masalah kesehatan atau Anda sehat, paling penting Anda sehat. Dan jika ada masalah kesehatan, mungkin Anda bosan dengan penyakit Anda, saya perkenalkan kepada Anda, ini satu produk. Produk ini produk For Life Transfer Factor. Ini bukan obat. Ini bukan obat. Ini ialah produk yang jauh lebih bagus daripada segala-galanya tentang produk-produk yang lain. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita. Apabila Anda makan Transfecta, ia meningkatkan daya imun badan kita 400% lebih kuat daripada biasa dan juga mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita sembuh daripada dalam kerana imun badan kita yang menyelamatkan dan menyembuhkan kita daripada dalam. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita yang sehat juga akan dilindungi daripada semua serangan penyakit. Dengan kekuatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Dapatkan produk ini selagi Anda mempunyai masa. Bagi Anda yang sudah mempunyai masalah kesehatan, masa itu mencemburui Anda. Jadi hubungi nombor yang tertera dalam video ini, cepat dapatkan maklumat yang seterusnya, jangan tangguh-tangguh lagi. Produk ini lulus KKM, halal dan mendapat pengiktirafan di seluruh dunia, mendapat pengiktirafan doktor-doktor pakar di seluruh dunia dan mula digunakan di hospital besar di Rusia dan klinik di Rusia. Dapatkan produk ini secepat mungkin. Pastikan Anda menikmati kesihatan yang berkekalan. Baiklah, saya teruskan naratif hari ini dengan gara-gara pendedahan Rafizi, benarkah ada 5 menteri dalam bahaya? Rafizi mendedahkan penyelewengan dalam kabinet. Anwar pecat 5 menteri, persoalan besar ini menjadi panas. Secara faktanya, Rafizi Ramli sendiri telah meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi berkuat kuasa 17 Jun 2025 nanti, selepas tewas dalam pemilihan PKR. Nik Nazmi juga letak jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli. Namun demikian, belum ada pengesahan sama ada Anwar Ibrahim menerima peletakan jawatan tersebut, namun ada sumber dalaman menyatakan bahawa ada usaha untuk cuba memikat Rafizi bersama kemnya untuk tidak letak jawatan. Tiada pemecatan rasmi 5 menteri oleh Anwar, hanya 2 menteri sah meletak jawatan secara sukarela dan bukan dipecat. Pendedahan Rafizi yang mengkritik penyalahgunaan agensi kerajaan SKMM dan PDRM oleh individu dalam kuasa mungkin telah mencetuskan ketegangan dalaman, memberi tekanan moral kepada menteri tertentu untuk berundur. Selain daripada itu, pendedahan ini juga telah mencipta persepsi bahawa Anwar mula membersihkan kabinet. Namun, Anwar tidak mengumumkan pemecatan 5 menteri. Jadi, kalau Anda mempunyai maklumat berkait dengan isu yang panas ini, tolong jangan lupa atau tolong ingat, berikan komen Anda dan salurkan maklumat tersebut dalam ruangan komen. Jadi saudara-saudara sekalian, adakah Rafizi akan menyebabkan menteri letak jawatan? Tidak akan terjadi seperti itu atau akan terjadi? Itu semua akan ditentukan oleh peredaran massa. Apa pendapat Anda? Jika Anda setuju, ada menteri yang jahat yang didedahkan itu cepat-cepat dipecat,
tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar Anda semua? Anda sehat? Jika tak sehat, makan produk Transofector. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita 400% dan membuatkan imun badan kita kuat. Dengan peningkatan daya imun badan yang kuat, kita sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Jadi kalau Anda berminat untuk mau sehat dan kuat tubuh badan melawan penyakit kita, sila hubungi nomor yang tertera. Oke, kita cerita politik pagi ini. Rafizi mula bersihkan PKR dan kabinet Anwar. Siapa yang tersingkir? Selepas pendedahan demi pendedahan, Rafizi Ramli kini dilihat tidak lagi menunggu isyarat sesiapa. Beliau mulakan satu misi, membersihkan PKR dan kabinet Anwar sendiri. Dalam diam, satu demi satu watak toksik dalam parti dan kerajaan sedang dikenal pasti. Persoalannya sekarang, adakah Anwar akan sokong pembersihan ini? Atau ada konflik dalam rumah sendiri yang akan meletus? Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Baru-baru ini, Rafizi memberi isyarat tegas tentang golongan tertentu dalam kerajaan yang menyalahguna agensi untuk kepentingan diri. Beliau juga seolah-olah memberi amaran kerajaan perpaduan ini takkan selamat jika orang dalam terus sebut saja dari dalam. Di PKR pula, Rafizi dilihat sudah mula menyusun semula pengaruh, mengasingkan reformis sejati daripada mereka yang hanya menumpang kuasa. Rafizi akan menentang kem lama. Dalam PKR ada dua kem reformis yang sejati atau asli dalam era jalanan dan kem yang masuk lepas PRU, lepas dapat jawatan. Rafizi nampak benda ini. Dia tahu jika tidak dibersihkan sekarang, PKR akan jadi macam UMNO dulu, kuat dari luar, reput dari dalam. Itu sebab dia bersuara, dan dia bukan cari populariti. Dia nak selamatkan parti dari dalam sebelum jadi terlalu rosak. Kabinet pun tak selamat. Apa yang ramai tak sedar, Rafizi juga sedang scan kabinet. Bukan semua dalam kabinet Anwar itu bersih. Ada yang kaki projek, ada yang bawa geng lama dalam pentadbiran lama, dan ada juga yang berlagak macam mini diktator seperti mana yang dinyatakan Rafizi. Bila Rafizi mula bercakap tentang menteri jahat yang salah guna SKMM dan PDRM, itu isyarat jelas, dia takkan diam. Dia takkan berdiam. Dia sanggup lawan walaupun musuhnya duduk semeja dalam mesyuarat jemaah menteri. Anwar kini di persimpangan. Sekarang bola di kaki Anwar. Rafizi sedang buat kerja, kotor, membersihkan dan menegur. Tapi adakah Anwar akan mempertahankan Rafizi atau lebih selesa kekalkan status quo demi kestabilan? Kalau Anwar Ibrahim diam, maka itu akan dibaca sebagai lampu hijau kepada golongan penyeleweng dalam kabinet. Tapi kalau Anwar berdiri bersama Rafizi, maka itu satu signal besar kepada rakyat. Kerajaan ini serius tentang reformasi sebenar. Jadi jika demikian, apa akan terjadi selepas ini? Tuan-tuan dan puan-puan, ini baru permulaan. Rafizi mungkin akan pecah senarai. Siapa menteri yang disiasat? Siapa dalam PKR yang makan 2 kolam? Akan ada yang kena tekan. Akan ada yang cuba singkir Rafizi balik. Tapi kalau rakyat bersama Rafizi, pembersihan ini boleh jadi gerakan gelombang besar. PKR akan jadi lebih kuat. Kabinet akan lebih bersih. Dan reformasi akan jadi kenyataan, bukan sekadar slogan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa, ini produk Transofector for Life. Ini bukan obat. Ini ialah produk yang akan meningkatkan daya imun badan kita dari dalam. Dengan peningkatan daya imun badan, kita dapat melawan pelbagai penyakit. Semua jenis penyakit boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan.
Produk ini meningkatkan daya imun badan kita 400% dari dalam dan mendidik imun badan kita menjadi pintar dan bijaksana melawan penyakit. Dengan peningkatan daya imun badan, kita sembuh daripada penyakit. Pelbagai jenis penyakit sudah mendapat manfaat daripada Transofecto for Life ini. Jadi siapa yang berminat, yang sudah tidak sanggup lagi makan ubat dan sudah tidak sanggup lagi menanggung masalah kesehatan, cepat hubungi nomor yang tertera. Saya akan berikan maklumat selanjutnya kepada Anda semua. Baiklah, jadi saudara-saudara sekalian, Rafizi bukan sempurna, tapi dia berani. Dia berani cakap benda yang orang lain hanya bisik dalam bilik. Dan dia mula bersihkan rumah sendiri sebelum nak ajak orang luar. Persoalannya, beranikah kita sokong dia bila dia mula sentuh orang besar? Kalau ya, like, komen, dan share video ini. Biar satu Malaysia tahu, reformasi belum mati, Rafizi belum game over, dan bersihkan Malaysia belum selesai. Salam reformasi, jumpa di medan kebenaran. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita digemparkan dengan pendedahan berani daripada Rafizi Ramli tentang watak-watak jahat menteri yang cuba menggunakan kuasa menteri bagi membungkam mulut orang. Pendedahan berani mati Rafizi itu sesungguhnya membuka mata ramai pihak, membuka lebih luas perdebatan dalam dunia dan arena politik Malaysia. 90% bersetuju dengan pendedahan Rafizi itu, 90% netizen menyukai pendedahan Rafizi itu dan mereka berharap supaya Rafizi lebih berani mendedahkan, membuka banyak lagi pendedahan-pendedahan yang panas yang selama ini tersembunyi. Kata mereka, komen Rafizi dedahkan lebih lanjut lagi. Karena yang didedahkan itu bukan masalah dalam pikir, tetapi masalah yang sedang bermain dalam pentadbiran negara. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan apa pula pendapat Anda. Setujukah Anda dengan pendedahan panas Rafizi itu? Saudara, saya nak perkenalkan ini produk Transofecto for Life. Produk ini bukan obat. Produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang menjadi lemah dan menjadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi lemah, kita jadi kena penyakit. Apabila daya imun badan kita menjadi bodoh, imun badan kita melawan kita sendiri. Tetapi dengan adanya peningkatan daya imun badan, dengan memakan produk ini, 400% kita menjadi kuat, imun badan kita meningkat dan dididik menjadi bijaksana melawan penyakit kita, menyembuhkan penyakit kita daripada dalam. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak orang yang menggunakan produk ini. Ini produk bukan obat, tapi lulus KKM dan halal. Ramai orang sudah menerima manfaatnya dan ramai orang sembuh. Siapa yang berminat mendapatkan produk ini, hubungi nombor yang tertera dalam video ini. Ingat, penyakit tidak pernah menunggu kita, penyakit tidak pernah membiarkan kita. Dia akan memakan kita dari dalam kalau kita biarkan. Jadi, sebelum penyakit itu menjadi parah, cepat kuatkan daya imun badan kita untuk menyembuhkan kita daripada dalam tubuh badan kita. Kalau bukan kita, nak tunggu siapa lagi untuk menyembuhkan diri kita ini. Dan ingat, duit boleh dicari, kesehatan itu selama-lamanya. Baiklah, Rafizi Ramli bukanlah sembarangan ahli politik. Bila dia buka mulut saja, satu negara berhenti dan mendengar. Tapi kali ini dia bukan bercakap pasal pembangkang. Dia bukan hentam PAS, bukan hentam Perikatan Nasional. Dia hentam orang kerajaan sendiri. Siapa menteri jahat yang Rafizi maksudkan? Kenapa Rafizi sanggup ambil risiko ini? Hari ini kita bongkar langkah paling berani Rafizi Ramli. Apa sebenarnya yang Rafizi dedahkan? Dalam satu kenyataan terbaru, Rafizi secara terbuka mendakwa wujudnya watak-watak tertentu dalam kerajaan yang menyalahgunakan agensi
seperti SKMM dan PDRM untuk menekan suara rakyat. Dia tidak menyebut nama, tetapi mesejnya jelas. Ada orang dalam kabinet yang berlagak diktator. Dalam kata lain, mereka ini berselindung di sebalik nama menteri, tapi sebenarnya menggunakan kuasa untuk melindungi diri, untuk menekan lawan, dan untuk mengawal naratif. Apa yang lebih mengejutkan, Rafizi sebut ini sebagai satu bentuk penyelewengan kuasa secara sistematik. Kenapa ini berani? Ini bukan Rafizi masa jadi pembangkang dulu. Ini Rafizi sebagai Menteri Ekonomi dalam Kerajaan Perpaduan yang walaupun sedang bercuti. Maksudnya, Rafizi hentam kawan sendiri dalam kabinet sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan perkara kecil. Dalam politik Malaysia, bila kau serang dalaman, kau sebenarnya cabar sistem yang lebih besar dari politik. Kau cabar deep state. Rafizi tahu risiko ini. Dia tahu dia boleh dilabel pengkhianat, diserang dalam media atau diugut. Tapi dia tetap bersuara. Sebab bagi Rafizi, diam adalah pengkhianatan pada perjuangan reformasi. Menurut sejarah keberanian Rafizi, kita jangan lupa, Rafizi dulu berani dedah NFC. Dia lawan 1MDB, masa semua orang takut. Dia masuk penjara sebab dedahkan kebenaran. Jadi hari ini, bila dia bercakap pasal penyelewengan dalam kerajaan sendiri, kita wajib dengar. Sebab dia bukan buat ini untuk populariti. Dia buat kerana dia percaya kerajaan perlu ditegur walaupun dari dalam. Rakyat memilih reformasi bukan untuk mengganti perompak lama dengan perompak baru. Siapa menteri jahat yang dimaksudkan Rafizi? Siapa yang Rafizi maksudkan sebenarnya? Adakah dia berkait isu tekanan terhadap media? Atau tindakan melampau SKMM kebelakangan ini menyekat suara rakyat? Atau menteri-menteri yang rapat dengan oligarki lama tapi menyamar sebagai reformais baru? Ada desas-desus bahwa ini mungkin berkait dengan isu kawalan komunikasi dan sabotaj dalaman. Tapi setakat ini Rafizi belum dedahkan nama. Tapi percayalah, kalau dia dah bagi hint, lambat laun dia akan bongkar sepenuhnya. Apa maksudnya untuk kita semua? Ini bukan isu Rafizi saja. Ini isu masa depan pentadbiran negara. Jika kita biarkan menteri jahat guna agensi kerajaan macam alat mainan mereka, esok semua orang boleh jadi mangsa. Rakyat tak boleh lagi duduk diam. Kalau pemimpin macam Rafizi pun berani lawan dari dalam, kita sebagai rakyat wajib berdiri di belakang mereka yang jujur. Rafizi baru mula langkahnya. Kalau dia terus dedah, mungkin akan berlaku satu gelombang pembersihan besar-besaran dalam kerajaan. Soalnya sekarang, adakah Anwar Ibrahim akan sokong Rafizi atau mendiamkan diri sahaja? Saudara-saudara sekalian, silalah berikan komen dan share video ini kalau anda rasa suka dan anda menyokong tindakan Rafizi. Sudah tiba masanya kebenaran dibela. Penjahat dalam kerajaan perlu disingkirkan segera. Ini bukan tentang parti, tetapi ini tentang prinsip. Rafizi dah berani. Salam reformasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.